kita tahu menjanjikan ganjaran-ganjaran terhadap amalan-amalan baik, amalan-amalan soleh yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Pertama sekali, perlu kita fahami dan yakini bahawa kurniaan-kurniaan Allah yang berkait dengan amal-amal yang dibuat oleh seseorang itu adalah semata-mata kurnia dia. Dia bukan harga kepada amalan yang kita buat. Kalau kita beranggapan, sesiapa sahaja yang beranggapan bahawa kurnia-kurnia Allah yang berkait dengan amalan-amalan yang dia buat itu sebagai harga amalannya, itu adalah satu kefahaman yang keliru. Hakikatnya bahawa amalan yang kita buat itu adalah atas dasar pengabdian diri kita kepada Allah. Kita laksanakan amalan-amalan atas dasar kita menjadi hamba-Nya. Atas dasar kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang dijanjikan kepada kita itu kurnia dia. Bukan harga amalan yang kita buat, tidak sepadan. Itu perkara yang perlu kita fahami. Jadi kefahaman ini perlu sebab apa? Kalau kita tidak memahami perkara ini, kadang-kadang kalbu kita ni akan didatangi, akan diserang oleh satu penyakit. Kita akan rasa bila kita buat satu amalan, tiba-tiba Allah Ta'ala kurniakan sesuatu kepada kita. Kita akan rasa itu kita layuk. Kesang dia. Bila kita beranggapan bahawa kurnia Allah itu sebagai harga amalan kita, tiba-tiba Allah Ta'ala kurniakan kita sebagai satu kurniaan yang lebih daripada orang lain. Contoh, Allah Ta'ala berikan kepada kita perkara-perkara yang luar biasa. Sama ada dari segi apa sajalah, dari segi kesolehan ke, dari segi ibadah ke, dari segi keilmuan ke, dari segi keanehan ke, Allah Ta'ala kurnia kepada kita hal-hal seperti itu. Diberi ilmu yang luas, lautan yang luas, diberi kefahaman yang mendalam, diberi hal-hal yang aneh berlaku atas dirinya tu, perkara-perkara pelik, sehingga orang ramai pandang ke dia dengan pandangan sanjungan dan kemuliaan dan macam-macam lagi. Jadi bila berlaku perkara-perkara macam ni, dia ada pegangan yang keliru tadi tu. Dia rasa semua ini adalah hasil daripada amalan dia, semua itu adalah harga bagi amalan dia, maka akan timbullah satu pegangan bahawa semua ni dia akan timbul dan dia rasa bangga diri. Mari sifat sombong. Kerana dia kata, apa yang berlaku ni memang itulah nilai yang dia. Kurnia-kurnia Allah tadi tu, kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada dia tu, memang padanglah dia terima, patutlah dia terima. Sebab apa? Kerana amalan yang dia buat ni. Ini adalah merupakan kekeliruan-kekeliruan. Maka sebab itu dalam perkara ini, kefahaman yang betul yang perlu kita pegang bahawa ibadah yang kita buat tu pertama sekali diperintahkan Allah. Yang kedua, kita laksanakan itu kerana mengabdikan diri kepada dia. Sekadar yang kita mampu lakukan. Apa-apa yang diberi, apa-apa yang dikurniakan itu adalah kurnia dia semata-mata. Bukan harga amalan kita tu. Kalau kita anggap harga amalan kita, rosak kita, punah kita. Terutamanya bila kita diberi sesuatu yang luar biasa, kita akan rasa padang. Seolahnya kita boleh hafsah ni padang sebab amalan kita memang hebat. Kalbu kita dah jadi rosak, batin kita sudah jadi punah. Kerana salah fahaman tadi tu. Maka itu perkara yang perlu kita fahami. Baik, kemudian kurnia Allah Ta'ala ini datang dalam pelbagai bentuk. Sebahagian kurnia itu berlaku di akhirat, iaitu apa-apa yang dijanjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh akan diberi ganjaran syurga yang bermacam-macam nikmat. Itu sebahagian daripada kurnia Allah atas janji dia, bukan atas harga amalan kita itu. Di akhirat berlaku. Dan di antara nikmat-nikmat yang paling besar di akhirat, dapat melihat zat Allah yang laisa kamitslihi syai'. Itu nikmat yang paling besar, dan bermacam-macam jenis nikmat lagi yang dikhabarkan di dalam hadis, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku sediakan untuk hamba-hambaku ni, hamba-hambaku yang soleh ini, apa yang tidak pernah terlihat, tidak pernah terdengar di telinga dia, kadar kenikmatan tu, dan tidak pernah terlintas pun dalam fikiran dia ketinggian nikmat yang dikurniakan di akhirat, bermacam-macam. Jadi kurnia-kurnia Allah ini sebahagiannya berupa apa yang Allah Ta'ala janjikan kepada orang beriman dan beramal saleh di akhirat. Dan sebahagian dari kurnia, ada juga kurnia-kurnia Allah Ta'ala ini dikurniakan pada masa manusia ini hidup di dunia.
Kurnia. Jadi kurnia di akhirat tu tak dapatlah kita tengok sebab kita tak mati lagi. Jadi ada pun kurnia-kurnia yang dikurniakan kepada seseorang di dunia ini. Banyaklah yang kalau kita boleh perhatikan. Sebagai contoh, ayat yang biasa dibaca, disebut oleh terutamanya ulama-ulama tasawuf lah, iaitu seperti firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh bermujahadah dalam menempuh jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala ni, kami akan hidayatkan. Itu kurnia Allah. Hidayat Allah ni pun bermacam-macam. Kami akan hidayatkannya, lanahdiyannahum subulana. Kami akan hidayatkan, kami akan kurniakan kepada dia jalan-jalan yang boleh membawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayat Allah taala tu kalau kita huraikan dia, tafsirkan dia benda yang sangat luas. Banyak perkara. Jadi itu adalah sebahagian daripada kurnia yang dikurniakan di dunia ini. Dan bermacam-macam lagi. Mustajab doa. Dia berdoa kepada Allah dan mustajab. Mustajab itu juga kurnia Allah dan berlaku di dunia. Sebab apa? Nampak kelih lah. Bila dia berdoa kepada Allah dengan izin Allah, sampai masanya sesuai dengan takdir Allah, berlaku apa yang diminta tu. Jadi benda tu adalah kurnia Allah Ta'ala juga. Dan benda tu berlaku di dunia. Sebab kita benda boleh tengok benda tu. Jadi pemberian-pemberian Allah ini ada yang berlaku di akhirat dan ada yang berlaku di dunia ini. Jadi sekarang pemberian di akhirat itu kita tak tahulah sebab benda kita bukan masanya lagi. Sekarang benda yang boleh kita tengok adalah pemberian Allah di dunia ini.